Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alihi sahbihi wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri قوي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ومن المسلمك رحيما وأدام نفعنا بعلومه في الدار العالمين. وللخطب 3 علامات. Kita sambung pada perbicaraan tanda-tanda ihram dan kita sampai pada yang ketiga, iaitu keadaan i'rab yang ketiga yang disebut sebagai al-khafdi. Al-khafd yang dikenali dalam istilah yang mungkin yang baru, menggunakan istilahnya dengan al-jar. Ini adalah salah satu perbezaan penggunaan di antara al-qudama ataupun al-mutaqaddimin dengan al-muhdatsin, al-mu'asirin. Itu ulama-ulama nahwu yang terdahulu menggunakan istilah al-khafdi, dan ulama-ulama yang kita lihat atau berkemudian menggunakan istilah al-jarri. Yang kedua-duanya merujuk kepada keadaan i'rab yang sama lah. Kenapa penggunaan al-khafdi dan al-jarri itu ada cerita lah di sebaliknya yang saya ingat ruangan untuk bacaan yang ringkas ataupun yang dalam ilmu ni kita mungkin tak sentuh lah. Mungkin dalam situasi yang lain kita jadi dalam keadaan ataupun bagi jar ataupun bagi khafad itu ada 3 alamat. Al-kasratu. Salasu alamatin al-kasratu. Kasratu itu dibagi badal lah daripada salasu. Wahia al-aslu. Jadi yang pertama adalah dari segi harakat baris, dia dikenali dengan al-kasratu, iaitu baris bawah, baris kasrah lah. Ingat kalau yang mempelajari ilmu Arabiah ni sejak daripada peringkat Thanawi, jadi istilah kasrah ini tak perlu diceritakan lah. Kalau yang peringkat bahasa Arab asas mungkin perlu dijelaskan lah dari peringkat asas. Wahiyal aslu, dan al-kasrah ini adalah merupakan alamat asal. Jadi difahami kalau alamat i'rab bagi satu kalimah itu menggunakan kasrah ataupun alamat asal, maka dia tidak perlu dijelaskan sebab dari segi i'rab. Ini membezakan seseorang itu tahu untuk i'rab sesuatu kalimah i'raban tamma. Dia panggil i'rab yang sempurna. Jadi kalau contoh ada dalam soalan lah, contoh bahasa Arab, saya tak pastilah dah lepas ke ambil subjek bahasa Arab yang merupakan kelas akademi. Dah lepas ke? Tengah ambil tak? Tengah ambil. Apa dia punya nama subjek? Saya ingat saya diberitahu dia berubah nama je lah. Dia jadi bahasa Arab 2. Oh, bahasa Arab 2. Okey. Jadi maksudnya dari segi aplikasi sefaham saya kalau mengikut dia punya kod masih IIS 1002 ke? Ya Ustaz, sama. Baik, kalau gitu dia antaranya menekankan dari segi i'rab lah. Kalau kita belajar mutammimah dan kita sedang mengambil bahasa Arab 2, saya ingat dia selari lah. Sebab itulah maksudnya kalau contoh kalau kita i'rab sesuatu i'rab, kalau al-kasratu ini kita boleh sebut badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Itu dah dikira i'rab yang tam. Dan kalau kita nak lebih tafsilkan lagi, dia adalah badal al-ba'd min kulli ataupun badal al-juz'i min al-kulli. Salasu ni 3, dan yang disebut seterusnya itu
adalah membilang 3 tu. Kasratu wal ya 3. Maksud dia okay? Badal di al-juz' min al-kull. Jadi kalau al-kasratu sebab dia tanda dhammah, dan dhammah yang kita belajar sebelum ni dia adalah dalam asal. Jadi samalah yang diceritakan di sini. Kalau khafat pun dia ada 3 alamat ataupun 3 tanda. Al-kasrah adalah tanda pertama yang disebut sebagai yang asal. Wal ya'u wal fathatu, dan huruf ya dan fathah. Ini mungkin kita agak, kalau mungkin yang baru ataupun yang belajar tentang Iraq ni mungkin akan terkejut lah. Baik, macam mana bagi jar itu ada yang fathah menjadi tanda kepada jar. Sebab dari segi bahasa, kalau khafat ni yang saya sebut sebelum ni, khafat ni dia maksudnya yang tunduk ke bawah. Kalau contoh seseorang tu rokok, maknanya dia berada lebih bawah dari paras seseorang. Paras rokok seseorang. Ataupun kalau dia berdiri, bawah tu, itu dia panggil khafat. Kalau jar ni dia terus jatuh terus. Sebab tu, kalau seseorang itu dalam istilah Melayu dipanggil diheret. Yang diheret maksudnya atas tanah tu dia diheret. Itu dipanggil yujarru ataupun fahuwa majrurun. Maksudnya dia diheret di atas tanah. Itu merujuk. Jadi dia nak ambil makna dari segi satu makna hissinya. Nak menceritakan kasrah ni adalah yang berada di paras bawah. Sebab itulah kalau kita contoh, saya tunjuk dari segi dakaran lah. Dakaran ni sebenarnya sekadar untuk panduan lah kalau kita nak mengajar. Katalah misal kata ini adalah merujuk kepada, garis ini dia merujuk kepada huruf lah. Jadi kalau kita nak isyarat kepada dhammah, dhammah ni dia berada di atas huruf. Ini maksud, ini huruf dia berada di atas huruf. Kalau fathah juga berada di atas huruf, tetapi kasrah dia berada di bawah huruf. Ini dia merujuk di bawah. Jadi sebab itulah kalau ini dipanggil huruf, jadi jar ini dia maksud berada di paras bawah. Sebab itu kalau saya isyaratkan dari segi lukisan orang yang kita pernah sebut dahulu. Kan? Okay. Jadi kalau marfu' ini dia punya tempat. Dia berada melepas. Tapi kalau mansub, dia berada setara. Tapi kalau jar ini maksudnya kalau seseorang tu rokok, dia mesti berada di paras bawah daripada rokok, ataupun yang paling maksimumnya terus berada di bahagian tanah. Ini khafat, ini adalah jar. Ini dia punya tanda. Mungkin boleh dijadikan. Nanti kita tengok. Wahuma naibatani 'anil kasrati, huma ni kembali kepada yang terhampir, iaitu al-ya'u wal fathatu. Baik. Satu kaedah dalam bahasa Arab yang perlu kita ingat, dan kaedah ini sangat besar. Sebab dia ada mempengaruhi i'rab, ada mempengaruhi makna, yang mungkin juga mempengaruhi tafsir Al-Quran dan juga tafsir hadis, hadis-hadis Nabi. Dhamir ni kita kena cari dia aqrab al-marja'. Dhamir ni dia yarji' ila aqrab al-marja'. Dhamir ni, katalah huma ni, dia mesti kembali ataupun kita kena cari tempat kembali dia adalah yang terpaling hampir. Jadi maksudnya kalau yang paling hampir, dan kalau kita tengok yang paling hampir itu adalah yang munasabah. Satu lagi dia munasabah. Munasabah dari segi al-jins, dari segi jantina ataupun gender. Dan yang kedua munasabah dari segi al-adad. Jadi kalau huma ni di sini kita boleh tengok, oh yang terdekatnya adalah ada ya, ada fathah. Dan ya dan fathah itu boleh dikembalikan dengan dhamir huma. Naibatani, dan kedua-duanya adalah ganti daripada ya dan fathah. Baik. Kalau kita tengok naibatani maksudnya dia adalah muannas, kedua-dua ni adalah muannas. Sebab kalau
salah satunya muzakkar, salah satu muannas, kita tak kata naibatan. Kita kata naibani. Kenapa kata naiban? Sebab dia panggil ala sabil taghlib. Ini kalau antum belajar dalam bahasa Arab, dia ada apa yang disebut sebagai taghlib. Taghlib ni maksudnya dia memenangkan gender lelaki dalam kalangan gender perempuan ataupun gender muzakkar dalam kalangan gender perempuan. Sebab itulah kalau contoh kita ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah yang menerima salam kita itu adalah satu kumpulan orang yang bercampur seorang lelaki dan lakinya adalah perempuan. Jadi itu kita ucapkan Assalamualaikum ataupun kita ucap khitabnya adalah antum. Melainkan kalau kesemuanya perempuan barulah kita sebut apa dia? Antunna. Antunna. Dan kalau perasan ataupun ingat ada satu cerita Piramli. Piramli dia ada guna, dia belajar bahasa Arab. Yang kalau sesama perempuan, dia sebut Assalamualaikunna. Waalaikunna salam. Itu kalau merujuk pada sama-sama perempuan lah. Walaupun begitu, kalau sesama perempuan nak ucap Assalamualaikum, tak ada masalah. Sebab ucapan salam ni kita bukan ucap pada seseorang itu saja, tetapi kita juga mengucapkan salam kepada pengiringnya. Itu dari kalangan malaikat. Dan ada rakib-rakib yang mengiringi itu. Jadi malaikat tidak boleh sifatkan sebagai perempuan. Walaupun sebenarnya tak ada malaikat ni lelaki atau perempuan. Tapi tak boleh. Sebab ada nas yang jelas melarang ataupun mencela golongan Quraisy yang menyifatkan malaikat itu sebagai muannas. Dia menyebabkan muannas. Aja'ala lakumul bani aja'al ada ayat yang maknanya adakah kamu menyifatkan bagi berhala-berhala kamu itu lelaki dan bagi Allah itu perempuan. Dan itu kena tengok ayat lah, saya tak ingat. Tapi maksudnya dari segi malaikat, walaupun tidak ada lelaki dan perempuan, tapi malaikat itu dikhitab sebagai kalau dalam kumpulan manusia lah, macam yang kita kata tadi lah, yang rakib tapi yang mengiringi ataupun malaikat rahmat dikhitabkan sebagai dalam kumpulan lelaki. Sebab itulah dalam kaedah nahwu saya baru ini sebab sebenarnya saya cerita tajuk proposal saya ni adalah berkait dengan penggunaan dhamir ataupun penggunaan muzakkar dan muannas dan juga bilangan pada nas Al-Quran. Ada yang disebut sebagai al-muzakkar al-hakiki dan al-muzakkar al-nahwi. Mungkin kita pun tak tahu lah, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Kenapa ada al-muzakkar al-hakiki dengan al-muzakkar al-nahwi? Kalau al-muzakkar al-hakiki itu dia bermaksud muzakkar yang sebenar lah. Maksud dia merujuk pada yang segi haiwannya dia ada kategori jantan ataupun kalau manusia lelaki lah. Tapi kalau al-muzakkar al-nahwi itu adalah yang merujuk kepada sesuatu lafaz tu muzakkar tapi dia tak ada lelaki perempuan. Contoh kita kata qalamun. Qalamun tu dari segi lafaz muzakkar tu muannas. Qalamun. Tak tahu. Muzakkar. Muzakkar. Tetapi qalamun itu pen. Kita tak ada maksudkan pen tu lelaki. Bukan pen perempuan. Pen itu sendiri tak ada jantina. Tapi dia dari segi hukum nahwu, itu maksud al-muzakkar an-nahwi. Dia dihukumkan muzakkar. Cuma sebab dianya adalah dia tidak ada sebarang tanda muannas. Sebab tapi dari segi istilah dia dinamakan sebagai al-muzakkar an-nahwi. Baik. Fa'amal kasratu, sila. Maaf saya mencela Ustaz. Ana ada soalan tentang yang tadi tu, yang muzakkar hakiki tu maksudnya untuk
lelaki manusia je Kak Ustaz atau macam mana? Muzakkar. Okey. Hakiki, okey. Baik. Kalau muzakkar hakiki dia merujuk kepada muzakkar ataupun dengan kategori yang memang ada jantina. Sama ada dia manusia atau bukan manusia lah ataupun haiwan lah. Jadi kalau haiwan kita tak panggil lelaki lah, kita kata jantan lah. Jadi kalau yang jantan pun dia disebut sebagai muzakkar al-hakiki. Maksudnya hakiki itu merujuk pada yang ada alat alat organ pembiakan. Kalau manusia lelaki ataupun kalau binatang organ pembiakan jantan. Itu maksud al-hakiki. Jadi al-hakiki itu dia merujuk kepada yang sebenar lah. Yang sebenar itu merujuk pada yang ada organ pembiakan. Ada organ pembiakan kalau manusia kita panggil lelaki ataupun kalau haiwan organ pembiakan jantan dia. Itu maksudnya. Jadi itu sebab tu dia maksud hakiki. Samalah juga kalau kita sebut sebagai al-muannas al-haqiqi. Itu maksudnya. Al-muannas al-haqiqi. Muannas yang hakiki pun merujuk kepada kalaulah benda itu ataupun makhluk ataupun kita kategorikan dia tu ada jantina, tak kira dia manusia ke ataupun haiwan ataupun makhluk lain yang ada jantina, maka itulah yang dimaksudkan sebagai muannas al-haqiqi. Dan juga dikategorikan bagi yang ada organ pembiakan wanita ataupun kalau bukan manusia tu yang betina dia yang pasti. Okey. Jadi kalau yang selain daripada itu sama ada disebut sebagai al-muzakkar al-nahwi ataupun kita ada istilah kalau muannas dia ada al-muannas al-majazi. Ada satu istilah al-muannas al-majazi. Dan mungkin boleh kita gunakan al-muannas an-nahwi lah. Ada nahwi. Keadaan muannas ni dia ada juga al-muannas al-lafzi. Muannas al-lafzi iaitu lafaz dia muannas tapi makna dia muzakkar, macam seorang yang nama Talhah ataupun Hamzah. Dia ada, kalau kita tengok dia ada tak kan yang di sebelah akhir ataupun yang bahagian akhir. Jadi itu pun satu isu jugalah. Macam kalimah al-khalifah. Kalau al-khalifah tu kita nak gunakan kembali kepada muzakkar. Mungkin kalau masa Ramadan sebelum ni ada setengah-setengah masjid ataupun surau yang masih lagi ada ucapan-ucapan di antara solat tarawih. Kalau yang pelengkap baru dia kata bid'ah, tu kita tak usah ceritalah, banyak cerita. Jadi kalau yang ada yang sebelah kampung ataupun yang masih lagi meneruskan ucapan-ucapan sebelum atau antara solat tarawih, dia ada sebut al-khalifatul ula. Jadi yang mana satu? Al-khalifatul ula ke al-khalifatul awal? Anda merasa macam mana? Yang mana yang betul? Al-khalifatul ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa al-khalifatul awal? Ini saya tulis Kadang-kadang dalam kelas macam ni sekali-sekala tanya ni dia membuka minda juga Al-Khalifatu. Jadi soalan kitanya adalah al-ula ke ataupun al-awwal. Khalifatu. Yang mana satu?
Al-ula ke Ustaz? Al-ula. Mungkin Ula. sebab saya tengok yang ta marbuta. Tengok ta marbutah. Ada sebab lah. Okay. Yang lain? Saya pernah dengar Khalifatul Awal Ustaz. Al-Khalifatul Awal. Lepas tu Yang disambung disebut. Pakistani apa. Betul lah yang disebutkan. Itulah di sini sebenarnya tidak ada satu dia panggil tarjih. Tarjih ni maksudnya kita nak kata salah sebut satu, yang pertama atau yang kedua, dia tidak ada satu tarjih yang lebih memberatkan. Kalau seseorang tersebut adalah Khalifatul Ula, maka dia boleh diterima pada lafaz. Sebab Al-Khalifah ini dia panggil muannas lafzi. Lafzi ya. Dia muannas tapi dari segi lafaz. Makna dia muzakkar sebab khalifah ni hanya tertentu kepada seorang pemimpin pengganti kepada Rasulullah yang lelaki. Ya. Memang itu ta'arif khalifah. Ya. Tapi kalau yang baca al-awwal, dia sebenarnya iktibar makna. Ya, iktibar makna. Jadi maksudnya masing-masing boleh ataupun ada dia panggil sebab mubarik dan boleh digunakan. Cuma dia ada satu yang mungkin boleh diperhatikan adalah dari segi aghlabiyah ataupun kebanyakannya ataupun dari segi yang dia panggil isti'mal, penggunaan yang meluas, mana yang lebih digunakan. Itu kita mungkinlah kena ada sedikit kajian lah, istiqra' lah. Mungkin merujuk kepada syair-syair ataupun nas-nas. Tapi itu memang berhajat kepada satu kajian yang agak detail lah, sebab dia kena kaji satu-satu lah pada ibarat yang berkaitan. Dia punya. Tapi dari segi apabila kita nak kata Ustaz, dari segi sama'inya yang kita dengar daripada orang Arab, ada dua-dua. Maksudnya ada dua-dua. Maksudnya ada yang menggunakan berdasar kepada dia itu adalah muannas lafzi. Ya. Muannas tapi dihukumkan. Sebab tu ada al-khalifatul ula. Cuma kalau yang sebut al-khalifatul awal, sebab dia merujuk kepada sebenarnya al-khalifah ini maksudnya dia adalah nama jawatan tapi kepada seorang lelaki. Nama jawatan kepada seorang. Sama lah juga kalau contoh, kalau mungkin anda pernah dengar, profesor dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ustaz. Ustaz. Ustaz kalau diiringkan dengan lafaz doktor. Ustaz. Kalau ada al-ustaz ad-doktor, itu maksudnya profesor doktor. Jadi kalau iring dengan doktor. Maka Tadasani dia panggil ini adalah gelaran wazifah. Jadi sama ada orang itu lelaki ataupun perempuan, maka ada penggunaan juga menggunakan al-ustaz ad-doktor kepada seorang perempuan. Jadi kita jangan peliklah, kenapa? Sebab dia merujuk panggil al-wazifi. Dari segi jawatan, dari segi cuma yang kita kata ustazah tu datang dari mana? Tak tahu datang dari mana. Sebab itulah kalau anda ada kawan-kawan daripada orang Arab, yang pentingnya dia tu anak kalangan akademik lah, yang boleh jadikan panduan dari segi al-lugh an-natiq biha ataupun dipanggil lugh al-um, bahasa ibundanya. Kita kalau perasan kita akan dapati dia akan ada perkara-perkara yang kita boleh jadikan rujukan. Jadi ustazah sebenarnya tidak ada dalam bahasa. Kalau guru perempuan mereka akan panggil al-muallimah. Al-ustaz ini sebenarnya adalah gelaran yang kalau khusus tadi
Kalau untuk lelaki dia adalah encik. Tapi kalau berkait dengan akademik, kalau doktor dia panggil profesor. Jadi al-ustazah tidak ada. Lepas tu ustaz macam mana? Sebab tu saya ada pernah pergi ke adalah sebahagian tempat di Kelantan ataupun di negara kita lah. Dia menggunakan istilah muallimah. Dia ada menggunakan istilah. Dia tak panggil ustaz. Sebab tu kalau ini pun mungkinlah anda kalau sambil-sambil nak buat satu kajian tentang asal usul lafaz ustazah. Satu cerita pula. Sebab apabila saya dengar ada penggunaan dia panggil muallimah. Muallimah ni maksud guru perempuan, betul lah. Dan kalau kita pergi kepada Tanah Arab, mereka menggunakan istilah muallimah. Mereka menggunakan istilah muallimah. Jadi istilah ustazah ni saya ingat macam baru lah. Bila yang dibawa balik pun. Tak tahu nak kata lah. Tapi kalau orang bahasa Arab, kalau orang Arab, kita sebut al-ustaz, dia macam seolah macam kalimah khalifah ni, dia maksud perempuan, maka dia buang ta marbutah, maka dia sebut al-khalif. Al-khalif ni sebenarnya maksud lain. Kalau tidak ada ta marbutah, dia bukan bermaksud pemimpin yang kita faham. Al-khalif maksud lain. Sangat berbeza. Betul lah. Baik. Kita nak baca terusnya kepada al-fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathi mawadhi'a. Ini sebenarnya dia ada satu syahid lah, tapi tak apa, nanti kita cerita. Adapun kasrah itu dia jadi tanda khafd pada 3 tempat. Iaitu yang pertamanya adalah fil ismil mufradi al-munsarif. Isim mufrad yang munsarif. Mufrad dari segi adat, dari segi bilangan. Munsarif dari segi bermaksud, dia boleh menerima. Nahwu yang demikian itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk yang bismi, lepas tu lafzul jalalah Allah, lepas tu ar-Rahman ar-Rahim itu, dia jelas merujuk kepada yang tanda khafadnya adalah kasrah. Tanda khafadnya. Okey. Jadi contoh ni contoh yang lengkap lah. Yang lengkap dari segi dan isim itu adalah isim mufrad dan isim yang munsharif. Semuanya adalah mufrad dan munsharif. Okay. Munsharif itu maksudnya yang boleh kalau dalam keadaan boleh kita dia mana keboleh terimaan tanwin. Itu maksud munsharif. Keboleh terimaan tanwin. Lafaz tu keboleh terima. Ada keboleh terima. Kemudian ulaika ala hudan. Baik, syahid di sininya adalah hudan. Ataupun kita punya perhatiannya diletakkan pada hudan. Hudan ini dia sebenarnya kasrah, tetapi kasrah dia tidak zahir. Dia adalah kasrah muqaddar. Kerana di sini keadaan dia berakhir dengan alif maksud. Okay. Yang kedua, wa fi jam'i taksiri al-munsarif, dan yang kedua khafat itu ditandakan dengan alamat i'rab kasrah pada jamak taksir yang munsarif. Jamak taksir ni jamak yang dia tidak dikategorikan jamak muzakkar salim atau muannas salim. Dia yang disebut sebagai kalau saya pinjam kataan Hazwan, dia kata jamak qaksi. Qaksi qadar. Maksudnya dia tidak ikut kaedah. Tidak ikut kaedah. Yang munsharif yang tadilah kita boleh terima. Baik. Li rijali nasibun mimma iktasabu. Jadi syahid kitanya adalah pada perkataan ar-rijal, yang mana ar-rijal ini adalah
jamak daripada rajulun. Kalau contoh rajulun ni, katalah kita untuk kita faham, kita cuba tasrif dia menggunakan jamak muzakkar salim, maka hanya perlu tambah waw dan tu menjadi rajuluna. Contohlah, memang tak ada kalimat jamak rajulun, tapi maksudnya untuk kita mahir tasrif boleh. Kita kalau kita nak cuba bayangkan rupa salim dia. Tetapi sebab tidak ada dalam sana'i, dalam penggunaan menggunakan jamak muzakkar salim, hanya datang rijal. Jadi kalau kalimah rijal, dia dah berlaku apa yang disebut sebagai memecahkan ataupun binaan asal mufrad dia dah hilang daripada ra, huruf ra, jim dan lam. Kalau kita tengok pada huruf ra, jim dan lam itu telah hilang. Kalau yang mufrad dia pada rijal. Rijal. Yang dipecahkannya adalah ada penambahan. Maksudnya dia tambah huruf. Jadi bila tambah huruf ni dah hilang lah sirah asal dia. Kalau yang salim dia tak ubah, dia hanya tambah di belakang. Dia tak pecahkan pun yang. Kalau yang ni dia tambah dan dalam masa ni dia telah pecahkan. Itu dia pisahkan daripada ain dan lam kalimah. Itu maksud taksir. Jadi syarat kitanya adalah kasrah pada rijal. Itu jamak taksir. Okay, asalis yang ketiga, wa fi jam'i al-mu'annasi salimi wa ma humila alaihi. Dan pada jamak mu'annas salim, dia ada jamak mu'annas salim, wa ma humila alaihi, dan ini yang kita telah sebut sebelum ni, yang dikiaskan ataupun dalam satu yang dipanggil yang diilhaq, mulhaq, yang diilhaqkan kepada jamak mu'annas salim, maka dia panggil mulhaq, al-mulhaq bi jam'i al-mu'annas salim. Jadi contoh dia wa kullil mu'minat. Jadi yang syait pada jamak muannas salim, yang betul-betul jamak muannas salim adalah al-mu'minat. Ya, minat ni sebenarnya kalau muannas dia ada al-mu'minatu yang ada ta marbutah, tetapi disebab jamak maka digantikan tempat ta marbutah itu dengan alif ta, tetapi masih mengekalkan sirah asal mufrad. Asal mufrad mu'min. Wa marartu bi ulatil ahmad. Ulatil ahmad. Jadi ulatil ahmad ni kita dah jumpa sebelum ni. Dia bukan jamak muannas salim, tetapi dia ada bentuk ataupun dia panggil syabih. Ada menyerupai. Dari segi apa? Dia berakhir dengan alif ta. Satu. Dan dia digunakan bersama dengan perkara ataupun perkataan yang dengan makna jamak. Itu yang dipanggil humila alaihi. Itu atas sebab itulah dia dikiaskan kepada jamak. Jadi hanya ada 3 yang menggunakan kasrah. Baik. أما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. Ini sebenarnya silap ni. Sebenarnya la'alla sawab fi salasati mawadi', dia sepatutnya sama. Dia bukan salasi. Saya tu rasa macam pelik tadi baca, tapi baca juga. Patutnya sini kena ada salah satu. Jadi tanda sikit la'alla sawab. Mungkin apa al-matba'. Sistem yang sebenarnya sepatutnya sama. Sistem. Yang ni dalam cerita adab ma'dud lah. Adab ma'dud ni dia nak tahu yang ni kena ada tak. Tapi yang ni kena hilangkan tak. Kena tengok pada lafaz ma'dud. Jadi di sini ada sebab lafaz ma'dud dia yang mufrad dia adalah muzakkar, iaitu maudhi', maka dia kena ada tak.
Kalau yang mufrad dia muannas, sama ada muannas hakiki ataupun muannas majazi, walaupun lafaz jamak, tetapi kalau yang mufrad dia adalah muannas, maka kita kena hilangkan. Sebab tu yang jelas kalau kita baca sab'at, yang ayat Quran tu kata sab'i layalin wa thamaniyata ayyamin husum. Sab'i layalin thamaniyati ayyamin husum. Jadi kalau sab'i sebab layal. Layal ni walaupun kita kata ustaz, layal ni mana ada tak? Oh, tapi kalau mufrad dia adalah lailatun. Jadi kalau lailatun tu dia muannas. Apabila dia muannas, sebab tu dihilangkan tak pada adat sab'i. Kalau samaniyati ayyamin. Ayyam ini walaupun kita kata dia jamak pada ghairul aqil, tetapi mufrad dia adalah lafaz muzakkar iaitu yaumun. Jadi sebab lafaz mufrad dia muzakkar yaumun, maka kita kena adakan ataupun datangkan tak samaniyata seperti salasata ataupun salasati. Samaniyati ayyam. Jadi fi salasati mawadi'a, yang pertamanya adalah fil asma'is sittah. Istilah asma'is sittah. Jadi kalau dalam matan asal dia sebut asma'al khamsah. Sebab yang saya ceritakan sebelum ni lah, kena rujuk sebelum ni. Maaf yang saya tak berkesempatan lagi untuk upload yang rakaman sebelum ni. InsyaAllah nanti dalam masa terdekat saya akan upload. Dan saya akan kongsikan link. Jadi dalam asma' as-sittah yang telah disebut sebelum ni lah. Yang pertama, nahwu irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Ini adalah pada yang sebab dia pada i'rab asma'il sittah ni dia ada khilaf an-nahwiyin lah. Cuma kita ambil yang asah ataupun yang paling rajih lah di kalangan nahwiyin. Masih ada wajah sebenarnya di antara Basrah dan Kufah. Jadi irji'u ila abikum, jadi syahid kitanya adalah selepas huruf jar maka ada lafaz ismun min asma'i sittah, itu abi, dia ada ya, yang mana ya itu adalah alamat i'rab ganti daripada kasrah, li'annahu min al-asma'i sittah. Jadi kalau kita i'rab abikum tu kita kata majrurun bi harfil jarri, ataupun kita sebut majrurun bi ila, alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'i sittah. Li'annahu minal asma'i sittah. Ini sebut macam lah. Jadi kalau sebut minal asma' itu dah jadi sebab, maksud dia dah jadi satu perkara yang ma'ruf lah. Oh, dia kenapa di i'rab dengan ya ni? Kerana dia daripada asma' sittah. Itu dah dia. Samalah dengan yang lain, cuma lafaz-lafaz berbeza. Akhihi, kama amintukum ala akhihi, dan wa marabtu bihamiki wa fika wa hanika. Kemudian wal jari zil qurba. Zil lafaz zil. Baik, kalau ikut dari segi kitabah, kalau ya itu dia kena ada titik. Berbeza dengan yang bentuk ya yang tidak ada titik, itu adalah alif maksur. Cuma kenapa ni tak ada titik, ini saya terpaksa mengembalikan sebab dia kepada al-matba'ah lah. Mungkin pada masa dia dicetak dari segi proofreading, tapi dari segi yang sebetulnya untuk kitabah yang sebenarnya, kalau ya dia kena ada titik. Kalau yang
tulisan itu tidak ada ayat, maka dia akan difahami sebagai alif maksurah. Macam ni lah. Ala kalau dia tidak bersambung dengan dhamir, maka dia ditulis dengan alif maksurah sebab kita baca ala. Tapi kalau dia bersambung dengan dhamir, contoh alaihi, dia ada titik. Itu yang membezakan ya dengan alif maksurah. Itu adalah dari segi satu perkara yang berkait dengan maharah al-kitabah. Ya kan? Penulisan. Mungkin dalam kalau kita menulis secara menggunakan word Arabic ni, kalau peringkat awal word Arabic ni dia ada kekangan, maknanya ada yang payah nak tulis fathah saghirah pun tak ada, alif saghirah pun tak ada ataupun seumpamanya. Tapi saya ingat dengan perkembangan terkini dah ditambah dalam tu mungkin kita je mungkin tak up to date dengan program terkini ataupun versi terkini. Tapi kalau dari segi yang akademik, biasanya dia tidak boleh, dia tak terima lah sebab tu. Kena buat macam mana pun kena cari juga. Kalau orang yang buat tesis ataupun perkara akademik. Yalah, kita bukan maksud ada kerja kita jadi sampai kepada peringkat kesempurnaan, tapi maksudnya kita jangan jadikan alasan. Jangan perkara itu jadikan alasan. Kena usaha cari dulu. Tidak ramailah orang yang akan beralasan. Oh, yang ni sebab word atau program word yang saya guna tu terhad, tak ada titik dan sebagainya. Kita tak pergi lagi zaman orang tulis dengan tangan ni. Nah, itu dari segi. Sebab tu dari segi kalau zaman saya mengajar bahasa Arab ni, saya amat menitik berat. Satu, penulisan ya dengan alif maksurah. Yang kedua, penulisan hamzah dengan alif. Kalau hamzah kita kena ada yang huruf hamzah. Kalau alif tak apalah, memang tak ada alif. Kalau hamzah wasal jangan letak pula. Itu antara perkara-perkara yang walaupun tidak dibariskan tetapi dia memberi isyarat. Itu maksud dari segi kitabah Arabiah. Yang kedua, wa fil musanna wa ma humila alaihi nahwu. Jadi ya juga menjadi tanda i'rab bagi jar ataupun khafat pada musanna dan apa yang dikias kepada musanna. Ini kita dah sebut tentang istilah humila ala al-musanna. Okey, contoh dia nahwu hatta ablugha majma'al bahraini. Jadi lafaz musanna ini adalah lafaz musanna daripada al-baharun ataupun al-bahru, kemudian al-bahrani, kemudian dia berada dalam keadaan majrur sebab jadi mudhafun ilaih. Itu kita sebut sebagai al-bahraini. Jadi syahid kita pada ya. Kemudian wa marartu bisnaini wasnataini. Ini adalah merujuk kepada yang wa ma min al. Contohlah, ini contoh dalam jumlah biasalah jumlah mufidah. Yang ini adalah contoh daripada ayat Al-Quran. Dan yang ketiganya, dia ada tiga. Yang ketiganya adalah pada jamak muzakkar. Wa fi jam'il mudzakkari salimi wa ma humila alaihi nahwu wa kullil mu'minat. Baik, ini pun ada sedikit la'anlah sawab. Sebab sekarang dia cerita tentang jamak muzakkar. Jadi yang ni anda kena buat catatan lah. Jadi dia adab dalam kita kan kritik lah ataupun kita nak membetulkan lah apa yang telah kita terima daripada musannafat kitab-kitab karangan ulama terdahulu. Adabnya kalau nampak benda tu dengan apa yang dinyatakan tu zahir salah dia, kita sebut la'alla sawab. Moga-moga yang betulnya adalah bukan lil mu'minat ini adalah lil mu'minina. Sebab dia ada ayat wa kullil mu'minina, dia ada ayat tu. Dan sebab dicerita di sini adalah kita cerita tentang di jama' al-muzakkari salim yang mana kita cerita tentang ya. Itu yang jadi panduan. Oh, ni mungkin 2 kali copy paste kan ni. Ni yang disebut sebagai apa masa sebelum timbul copy paste ni, kitab ni pun dah ada copy paste lah. Ini sebenarnya kitab ni dia versi baru.
tak bersifat. Jadi la'alla sawab tanda di sini saya buat sedikit tandaan lah. Okey, saya markah. Saya highlight. Yang ini sepatutnya al-mu'minin. Terdekat. Ada benda lain. Dah. Boleh garis. Tak boleh. Dia jadi garis tempat lain. Okeylah, tak apalah. Yang mungkin perhatikan di sini lah lil mu'minin. Wa nahwu fa it'amu sittina. Jadi syarat kita yang daripada sittin, bukan miskin sittin. Sebab tak ada kalimah lama kata yang marfu' dia adalah situn miskun. Tak ada lah. Itu bukan miskin ni, memang dia macam ni dah datang. Dia adalah sittin. Itu lafaz yang dia. Sebab miskin ni memang lafaz macam ni. Dia jamak dia masakin. Cuma miskin ni dia mungkin ada setengah-setengah rasa dia punya kembali kepada satu makna lah. Itu orang yang dia ada kekurangan dari segi kebendaan ataupun harta. Itu kalau dilihat daripada asal kalimah dia sakana lah. Tapi kalau dilihat daripada kalimah asal dia adalah masaka, maka masaka ni bermaksud pegang. Jadi kalau miskin adalah merujuk kepada orang yang berpegang. Sebab itulah ada satu makna hadis. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumrati al-masakin. Yang kebanyakan kita mungkin dia memahami dia secara literal lah, kata ni Rasulullah sendiri minta supaya jadi orang miskin. Itu satu maksud, tapi maksud macam tu kalau gitu kenapa kita tak minta jadi orang miskin juga? Janganlah Ustaz, kena minta jadi orang kaya. Masalahnya tu hadis Allahumma ahyini miskin. Boleh tengok lafaz hadis ni. Saya ingat kalau siapa yang cerita imam dia doa macam ni, makmum dengar, makmum kata biar tu imam sorga lah. Allahumma ahyini miskinan. Ini miskin. Amitni miskinan. Wahsyurni fi zumrati al-masakin.
Jadi syahid yang kita tengok pada doa ni, yang doa ni ramai yang mungkin kalau betul difahami macam tu, kita sebenarnya melakukan sesuatu yang sebalik daripada doa Nabi. Maksudnya Nabi bukan setakat doa diri Nabi ni jadi miskin. Kalau yang dia maksudkan miskin dengan makna tak ada harta, hidupkan dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin. Dan himpunkan kalangan orang-orang miskin. Maksudnya ada juga. Maknanya kalangan orang-orang miskin. Yalah. Dia duduk di kalangan fuqara, jangan duduk di kalangan aghniyah. Maksudnya macam tu lah. Baik. Sebab tu kalau kita tengok yang saya bagi tahu tadi, kalau kita tengok pada asal kalimah, masaka. Masaka tu adalah daripada imsik, al-mask, berpegang. Berpegang. Jadi kalau miskin ini wazan dia adalah bukan mif'il, yang miskin daripada sakana itu wazan mif'il. Tapi yang ni dia jadi wazan fi'li. Dia fi'li. Kalau kita sebut wazan dia adalah fi'li. Kalau dia daripada masaka ni makna berpegang. Kalau gitu hadis ini sepatutnya ataupun kalau dengan konteks ni dia difahami macam ni. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan berpegang. Dan matikan aku dalam keadaan berpegang dan himpunkan aku dalam kumpulan orang-orang yang berpegang. Tak sedaplah Ustaz makna dia. Baik, kalaulah kita faham berpegang tu dengan maksud orang yang berpegang pada satu prinsip. Ataupun mungkin kita boleh terjemahkan sebagai orang yang berprinsip. Maka bagaimana kalau hadis ini diterjemahkan? Allah ma'ahini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan berprinsip. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan berprinsip. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan himpunkan aku dalam kalangan orang-orang yang berprinsip. Bukankah seseorang itu berpegang pada prinsip dia, walaupunlah contohlah. Kita kata ramai orang pegang prinsip yang berlawanan dengan prinsip dia, tapi dia ni macam menyendiri ataupun tak ramai ataupun berseorangan dalam berprinsip. Asalkan betul dia berpegang pada prinsip, maka itu adalah satu sifat yang baguslah. Maksudnya dia ada satu stand. Dia ada satu stand. Jadi atas dasar satu dia panggil itu adalah satu sifat yang mulia. Kalau tidak Rasulullah takkan berdoa dengan doa tersebut. Maksudnya berprinsip. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam situasi yang berlaku pada masyarakat hari ini, kebanyakan isu-isu ataupun polemik ataupun masalah yang dihadapi dalam masyarakat ni adalah kerana kurangnya orang-orang yang berprinsip. Maksudnya seseorang yang boleh berubah. Yang ramainya yang berbentuk optimis, yang berbentuk oportunis. Kalau antum fahamlah saya punya istilah tu. Jadi kalau yang berprinsip ni datanglah tawaran apa, dia kata dalam satu sudut, pandangan orang dia kata ini tawaran research test 10 hanya untuk bercakap. Sebenarnya dalam satu sudut itu kekurangan orang yang berprinsip. Dan ramainya orang yang sebaliknya. Di situlah kita akan lihat kepincangan, keharmonian masyarakat itu ataupun tergugatlah. Sebab itulah dalam satu sudut itu yang antara sebab kita patut melihat makna hadis itu dengan satu persepsi yang barulah. Baru berdasar pada itu pun kaedah dia ada kaedah daripada asal kalimah lah. Baik, saya nak habiskan sedikit. Amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi, sebab saya nak habiskan sedikitnya sebab fathah ni satu dia adalah alamat yang terakhir dan yang kedua dia hanya berlaku pada satu tempat sahaja. Dia hanya berlaku pada satu tempat. Jadi mudah nak ingat. Jadi ada pun fathah ini dia adalah
alamat kepada khafad ataupun jar pada ismillazi la yansarif. فأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو. Adapun fathah itu dia jadi alamat jar ataupun alamat khafad pada yang disebut sebagai ismil ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh ditanwinkan atas sebab-sebab ada illah. Illah tu nanti kita akan masuk dalam bab dia. Sama ada lafaz isim itu adalah dalam bentuk mufrad, mufrad adat, mufrad bilangan. Mufrad dan kana sama ada dia dalam bentuk mufrad, iaitu wa auhayna ila, ini lafaz jar, huruf jar, ila Ibrahima wa Ismaila. Dia dah kena jar tapi naik lagi. Fathah lagi. Kalau dalam istilah orang kampung kat, aku dah jet tendang dia ni, sepatutnya jatuh ke bawah tapi boleh naik lagi. Macam mana ni? Ini dia. Kalah saja itu. Tapi maksudnya ibarat lafaz itu sepatutnya kalau majrur berada di bawah lah, dia telah dijarkan, dijatuhkan ke bawah. Tapi yang peliknya pada isim ini, dia di fathah ataupun dia ditandakan dengan fathah. Itu ada satu situasi. Kemudian fahayyu bi ahsana minha, ini contoh. Baik, kenapa dia bagi dua contoh? Yang satu ini adalah merujuk kepada alam ataupun lafaz tu merujuk pada kata nama. Alam, isim lah. Kalau ahsana ini fahayyu bi ahsana. Ahsana ni contoh untuk kalau berbentuk wasaf. Maknanya ismil ladzi la yansarif ni dia ada kategori, satu yang berbentuk alam, isim, dan satu lagi yang berbentuk wasaf. Bentuk wasaf. So ada wasaf itu sekarang dia bagi contoh af'al tafdhil lah. Atau mufradan kana atau jam'a taksirin. Nahwu, ataupun dia ismul ladzi la yansarif tetapi dalam bentuk jamak taksir. Nahwu min mahariba. Mahariba dia adalah jamak kepada mihrab. Dia adalah jamak kepada mihrab, bahkan dia disebut sebagai sirah muntahal jumu'. Maharib. Sirah yang merujuk kepada sehabis-habis jamak. Ini seolah-olah mihrab tu dia ada satu, kemudian himpun banyak, kemudian yang banyak tu himpun lagi. Itu dia panggil istilah maharib. Gunakan sirah yang merujuk kepada sehabis jamak, merujuk kepada berbilang-bilang mihrab tu. Jadi contoh kalau kita tengok min ini sepatutnya haraf jar, dia menjarkan, mengkhafadkan kalimah, tetapi pada kalimah seumpama ni dia fathahkan kerana dia berada dalam keadaan ataupun dia adalah daripada ismul ladzi la yansarif. Illa, melainkan. Maksudnya ada istisna. Kalau dia ismul ladzi la yansarif tetapi ada berlaku syarat ni. Illa idza udifa nahwu. Melainkan apabila dia diidafatkan. Maksudnya dia bukan berada dalam keadaan tunggal. Tunggal lafaz lah. Tidak tarkib. Contoh seperti ahsani takwim. Jadi kalau kita tengok ahsan ni sama. Tetapi ahsan ini pada dalam ayat ni dia diidafat. Bila idafat dia dihukumkan walaupun dua lafaz tapi merujuk pada satu perkara lah. Jadi dia jadi macam satu. Maka pada ketika ini dia kembali kepada i'rab asal, iaitu apabila datang amil jar ataupun haraf jar dan dia ismul ladzi la yansarif tetapi berada dalam idafat jadi mudhaf, maka dia kembali kepada hukum asal, iaitu di baris kasrah. Au dakhalat alaihi al, ataupun lafaz isim tu ada alif lam ataupun dihubungkan dengan alif lam. Nahwu wa antum ma'atifuna fil masajid. Dan kamu syahid kita di sini adalah al masajid, iaitu pada yang berada selepas fi
al-masajid kalau ikut dia adalah salah satu sirah daripada sirah yang sama, sirah muntal jumuk, dia ada mafa'ilu dengan mafa'ilu. Dia ada antara sirah dia, nanti kita akan tengok lebih detail lah. Jadi oleh sebab Ustaz, kan dia ismul lazim yang sharif dan dia adalah pada sirah muntal jumuk, kenapa dia baris bawah? Kerana ada alif. Itu sahaja dua tempat yang dia tidak di-i'rab dengan ya ismul lazim. Okey, wal jazmi alamat ta'ila. Jadi saya ingat untuk yang malam ni setakat itu. Kalau ada persoalan, kalau ada sedikit lah, untuk 5 minit lah. Kalau tidak, kalau soalan tu panjang ataupun perlu pada lebih 5 minit, saya akan bawa ke esok lah. Okay. Ustaz, saya tanya sikit boleh tak? Boleh. Yang tadi tu, yang Ustaz kata fa'amal kasrah tu kan, ulaika ala hudan tu. Yang tu macam mana Ustaz? Dia kalau kita i'rab dia, kita cakap dia ya muqaddarah ke macam mana Ustaz? Okey, baik. Apa yang ditanya adalah pada muka surat 11 ya, iaitu kasrah. Jadi cerita tentang yang alamat khafat yang pertama ataupun alamat jar yang pertama pada 3 tempat, iaitu tempat yang pertama. Baik. Jadi kalau contoh yang pertama, ini adalah contoh yang memang kasrah zahirah. Jadi kalau kasrah zahirah ni, dia hanya kita i'rab, contohlah kalau kita i'rab bismi ni. Bismi ni adalah majrurun bil ba' ataupun majrurun bi harfil jari wa alamatul jari al-kasrah. Berhenti di situ pun dah selesai sebab dia adalah alamat asal dan dia adalah kasrah zahirah. Tak perlu kita sebut kasrah zahirah fi akhir. Boleh juga nak sebut macam tu, tapi sekurang-kurang yang dah sempurna dia panggil majrurun bi harfil jari wa alamatul jari al-kasrah. Sama dah dengan yang lain dari segi idhafat. Kemudian wa huwa mudhaf lah, tambah satu lagi sebab di sini dia adalah mudhaf, wa huwa mudhafun. Tambahlah. Kalau kita terberhenti di situ, kita tak boleh i'rab lafz jalalah Allah lah sebab setiap mudhafun ilaih kena ada mudhaf dahulu sebelumnya. Kalau yang hudan ini sebenarnya ini adalah contoh, dia juga contoh isim mufrad. Hudan ni betul lah dia isim mufrad. Tetapi kenapa dibawa contoh di sini? Dia adalah nak cerita ada situasi seperti yang dua di atas, iaitu keadaan rafa' dan keadaan nasab, iaitu yang di-i'rab dengan harakah muqaddarah, iaitu harakah yang ditakdirkan. Jadi kalau hudan ni sebenarnya dia berakhir dengan alif maksurah. Jadi i'rab dia, kita kata hudan ni majrurun bi'ala ataupun majrurun bi harfil jarri. Wa alamatu jarihi al-kasratu. Kita kena sebut kasrah sebab memang di sini dia i'rab dengan harakat. Cuma wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu. Ini adalah lafaz al-muqaddaratu alal alifi. Di sini bukan ya. Kenapa kita tak kata ya? Sebab macam yang saya cerita, kalau kita sebut hudan, huda, dia yang berakhir selepasnya adalah alif maksurah ni sebenarnya alif. Jadi kita kata wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu 'ala al-alifi al-maksurati. 'Ala al-alifi al-maksurati. Baik, oleh sebab di sini kenapa ditakdirkan tak boleh zahir? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzub. Ini mungkin i'rab untuk mungkin i'rab untuk yang keadaan ni saya tulis sikitlah. Okay. Jadi macam tadi kita kata hudan hudan. Jadi i'rab dia majrurun bi ada
Wa alamatu ataupun boleh sebut majrurun bi harfil jarri lah. Alamatu jarrihi kasratu daratu al-qasatu al-qadaratu alal alal alifi maksurati ana'a kuriha. Kalau alif sebab yang menegah dia adalah ta'azzur. Sebab alif adalah satu-satunya huruf yang tidak boleh menerima baris. Dia terta'azzur, dia dita'azzurkan. Tapi kalau ya dengan waw, itu as-siqal, sebab yang menegah daripada zahir. Kasrah ni adalah as-siqal, berat. Kasrah itu berat atas waw dan ya. Jadi ini adalah i'rab yang lengkaplah bagi hudan, ala hudan. Jadi majrurun bi ala wa alamatu jarri al-kasratu al-muqaddaratu ala al-alifi al-maksurati mana'a min zuhur at-ta'azzur. Maksudnya hudan ini dia majrur dengan ala dan alamat jar dia adalah kasrah yang ditakdirkan atas alif maksurah. Ni ada kasrah di sini. Ni alif maksurah yang menegah daripada zahir kasrah ini. Kenapa dia kena takdir? Adalah kerana at-ta'azzur, kerana terta'azzurnya alif daripada menerima harakat. Okay. Jadi mungkin nanti kita akan tengok i'rab untuk yang perkataan lain lah. Ini kebetulan soalan berkenaan hudan. Baik, saya ingat itu jawapan kepada soalan. Boleh? Jadi saya ingat kalau untuk yang lain kita sambung esok lah. Itu saja.